Okey, kita sambung balik sesi hari ini. Okey. So, sesi yang kedua ini pula kita akan tengok pada konsep concentration measurement. Okey, konsep concentration measurement. So, in teori kita sedikit tercepatlah daripada kita punya takwim ni. Kita dah ke depan. So, before I proceed, I open the floor for any question that you would like to ask. Tak ada soalan. Kamu ni baguslah, pandai lah, tak ada soalan langsung. Sir, boleh sir terangkan lagi pasal molar mass and then Avogadro constant? Konsep mol Ya. Boleh. Tak apalah. For today, saya rasa ada berapa ramai lagi yang macam kurang mengetahui pasal konsep Avogadro molar mass ni? Saya. Okay. Kita tukar plan lah kan. Kita tengok pada tu, mol konsep. Yalah kan, patut terangkan kat situ dulu. Alright. Tak ada masalah, benda ni senang je sebenarnya. Okay. So, dalam chemistry, kita akan guna satu cara untuk kira something, which is konsep tu kita ada konsep mol. Okay. So, konsep mol ni, yang kamu perlu tahu adalah mol tu adalah satu bentuk penggundalan. Okay. Okay, dia satu bentuk penggunaan di mana kita what do we say, kita macam ambil mol ni, kita kumpulkan sebab partikel-partikel yang kita nak tengok ni sangat kecil dan sangat banyak. Kalau macam satu dot ni, dalam tu pun ada berapa berbilion dah tu benda. So kita nak kena tengok cara penggundalan yang paling mudah lah. Takkan kita nak tulis setiap kali nak kira sampai 6,000,000,000 banyak sangat kan. So kita nak simplify dia. Konsep yang kita simplify ni adalah konsep, nama dia konsep mole concept. Okay, mole concept. Dalam konsep mole ni, apa yang kamu perlu tahu adalah dalam setiap satu mole, bila saya cakap satu mole, okay, dia bersamaan dengan satu nombor. Dan nombor tu nama dia adalah nilai dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. It's adalah 602 hexillion. Ada berapa kosong Ada 21 kosong. Okay. So ini nilai dia. So untuk bila saya cakap jisim untuk 1 mol, okay, for 1 mol, bermaksud bacaan yang akan ditunjuk kat at your the weighing scale, okay. Kalau you ada 6.02 particles dalam tu, okay. Ni adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 ni, you akan dapat satu bacaan gram, okay. Mass ini, nilai mass ini, nama dia adalah molar mass. Okay, molar mass. Okay, so dia adalah jisim molar. Jisim untuk berapa banyak? Jisim untuk 1 mol. 1 mol sama dengan berapa gram tu, itulah dipanggil sebagai jisim molar. Okey. Faham, sir. Faham? So, kalau contoh saya cakap saya ada, let's say saya nak tahu, contoh saya ada 40 gram of compound X. And saya tahu bahawa dia punya molar mass dia adalah 12 gram per mol. Ini bermaksud dalam bagi setiap 40 gram, okey, daripada setiap 40 gram,
kalau saya nak cari untuk 1 mol, kita darab dengan 1 mol bahagi dengan 12 gram. Okay. So ini you akan dapat nantilah nilai dia sama dengan 40/12 mol. Faham? So, ya. So kebiasaannya di sini, okay, kita akan tulis macam ni lah. Nak cari mol, okay, nak cari mol bersama dengan mass, kita akan bahagikan dengan molar mass. So, mass kita contohnya adalah 40 gram. Kita akan bahagikan dengan molar mass kita adalah 12 gram per mol. Ini bersamaan berapa? Tiga 3.333. 3.333 kan, 4 kan, tapi jawapan akhir kita letak 2 mol. Faham? Sir, Faham. yang Ya. 40 gram tu bukan nilai sebenar lah kan? Bukan mass sebenar dia. Apa maksud kamu mass sebenar tu? Kalau mau cari mass yang macam karbon tadi tu kan, yang karbon dioksida tu mass dia 1.10 yang slide sebelum ni. Tapi dia punya mass untuk 1 mol 44 gram. Yang ini kan kamu cakap? ya, itu apa beza dengan 44 gram tu? Apa beza ini dengan yang atas tu kan soalan kamu? Ya, Okey. Beza dia macam ni. Ini adalah bacaan semasa eksperimen. Ini 44 ni adalah nilai dia untuk sebanyak 1 mol. Itu ada nilai dia untuk 1 mol. Sebab itu adalah GC molar dia. Kalau berbeza dengan yang ini pula, mana yang ini 40 gram ni. Ini contoh saya bagi kat kamu. Contoh soalan biasa lah. Okay. Calculate the number of mole of 40 gram of carbon. 40 gram of carbon bersamaan berapa mol? Macam mana kamu jawab soalan ni? Bahagi dengan molar mass dia. Which is, kamu ambil 40 gram. Kamu akan bahagikan dengan molar mass dia bersamaan 12 12 gram per mol. gram. Ini you akan dapatlah jawapan dia kan? Faham ke tu? Sir, ni saya faham, Faham, sir, tapi sir. saya nak confirm. Okey. Jadi maksudnya dalam 1 gram ni kan, sir, dia ada 6.02 times 10 power of 23 lah kan, sir? Bukan 1 gram. Uh, 1 mol. okay. Dia macam ni lah. Okey. Sebab disebabkan sebelah saya ni banyak kontainer. Kamu nampak kan muka saya? Nampak, sir. Okey. Saya ada 1 kontainer, 2 kontainer, saya susun semua kontainer ni. Saya susun semua kontainer ni sampailah 6.02 exponent 23. Bilangan kontainer tu. So, bilangan tu kalau saya gundalkan dia sama dengan berapa mol? 1 mol. 1 mol. Tapi bila saya letak atas timbang bilangan tu, bacaan yang wujud kat situ, itu adalah kamu punya molar mass dia. Gram per mol. Oh, jadi sir, maksudnya if 1 mol equal to 6.02 all that, so that's mean 1 mol, let's say
equal to 40 grams. So 6.02 times 10 power 23 itu equal to 40 gram lah. Yes, untuk benda itu. Oh, alright. Untuk benda tu. Contoh macam kalau kita ambil karbon. Karbon 1 mol bersamaan dengan 6.02 darab 10 kuasa 23 bersamaan dengan 12 gram. Tapi kalau kita guna elemen yang lain, contoh kita ambil oksigen. 1 mol 6.02 darab 10 kuasa 23 equal to 16 gram. Kalau saya ambil compound seperti molecule water H2O, 1 mol of H2O is equal to 6.02 darab 10 kuasa 23 H2O bersamaan dengan 18 gram. Kenapa dia punya bacaan ini berbeza? Kenapa tak sama? Sebab itu molar mass compound biasa. Yelah, kenapa dia tak sama? Kenapa dia tak sama? Kan kalau bilangan sama, sepatutnya nilai dia pun sama lah kan? Bukan sebab atomic mass dia kah, sir? Ya, setiap atom lain atomic mass-nya. Dia balik pada kamu punya konsep ni. Dekat nukleus ada proton dan juga neutron. Bilangan benda tu berbeza, itu mempengaruhi dekat sini. Satu elemen tu lain dia punya susunan dia. So mass dia pun akan berbeza untuk setiap satu atom tu. Faham? Faham, Bermaksud lagi besar satu atom tu, apa jadi pada bacaan molar mass dia? Meningkat. Meningkat. Lagi berat, lagi besar. Faham ya? Faham, sir. Konsep mol ni saya nak kamu betul-betul master. Sebab kalau kamu tak master konsep mol ni, masalah sampai kiamat. Dia bukan masalah untuk chapter ni tak. Sampai kiamat masalah, tak boleh kira mol. Pergi kedai nak beli barang, macam mana nak kira mol, tak boleh. Okay, so you have to know how to calculate mol. Okay. Contoh saya nak tanya kamu sekarang ni. Saya ada, let's say saya ada 36 gram of water. Berapa number of mole of water? Pandas. 18? 2. Okay, nak kira mole dia, ini bersamaan dengan (36 gram) bahagi dengan 18 gram per mole. This is equal to 2 mole. Soalan saya berikutnya, ada berapa banyak molekul of water? Number of H2O molecule. 1. Dalam 36 gram tu, ada berapa banyak molekul dia? 1.204 darab 10 kuasa 24. How do you get that? Darab dengan Avogadro. Very good. We know that in 1 mole, dalam 1 mole, kita ada 6.02 darab 10 kuasa 23. So, in this case, kita ada berapa mol? 2 mol. 2 mol. So, 2 darab 6.02 darab 10 kuasa 23. Dan you akan dapatlah berapa bilangan mol dia. Okay? Okey, sir. Okay, sir. Sorry sir, ada classmate saya yang tidak dapat masuk. Tak dapat masuk? Belum kena accept. Belum kena accept? Oh, saya rasa saya tahu kenapa. Sudah request sekarang?
Oke, sir. Okey, sudah? So 12 tu dapat dari mana? Jennifer? Oke, sudah faham Sasa. Oh, okey. Kamu jangan tulis dekat chat lah sebab bila saya present tu memang saya tak nampak apa kamu punya soalan dah. Sir, Ya, saya ada soalan. Boleh dengar dengan jelas kah suaranya? ya dengar dengan jelas. Kalau dalam empirical formula tu kan, kalau simplest ratio dia ada point, ambil berapa titik perpuluhan A? Okey, simplest ratio kita biasa akan genapkan dia. Tetapi kalau macam contoh, nombor yang kamu dapat tu adalah macam kamu dapat 3.5. So, kamu tak boleh genapkan dia. Kamu kena darab dengan 1 perkali yang untuk roundkan number tu. 3.5 is actually 7/2 kan? So, kamu akan darab dengan 2 untuk dapat nombor bulat. Tapi kalau macam contoh 1.1, tu kita akan round off turun bawah lah, ataupun 3.9 kita akan up ke atas. Okay, Felicity? Okay. Thank you. Welcome. Okay, saya suka kalau session yang banyak soalan macam ni, saya best. Okay, kita balik kembali ke sesi tadi. Alright, so ini kamu akan dapat ni sama dengan tadi apa, 204. darab 10 kuasa 24. 24 H2O molekul kan, molekul. Now, sekarang ni kita nak cari number of hydrogen atom. Macam mana nak cari? Bukan 2. Darab 2. 2 times 6.02 times 10 power of 23. Which is ni lah 1.204. Kan? Tak confirm lah sir. Macam. Okay, kamu tengok sini. Kita dalam ada satu H2O molekul. Ada berapa banyak hydrogen atom? 2. Ada 2 hydrogen atom. Sekarang ni kita ada berapa banyak water molecule? 2. 2. 1.204 times 10 power 24. Yes, ini. Kan kita dah kira tadi ni. Okay. Okay. Times 10 to the power of 24 H2O molecule. Ini sama dengan berapa hydrogen atom dia ada? 2. Tu. Dalam bahasa 1.204 tu darab dengan bahagi 1 darab 2 kan? yes. Which is equal to 2.408 darab 10 kuasa 24 hydrogen atoms. Betul kan? Yes, sir. Saya pula tanya kamu betul ke tak. Kalau saya minta number of hydrogen atom, berapa nilai dia? Sorry, number of hydrogen atom, number of oxygen atom. One 6.02. 1.204 exponent 24. Kenapa itu jawapannya?
Because dalam satu molekul H2O dia ada satu je oksigen. Very good. Because dalam satu H2O ni ada satu je oksigen. So sekarang kalau kamu ada 1.204, ada 1.204 juga dah. Semua okey. Okey, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, so that's very good. So kita proceed to the next one. So tadi kita tengok GC molar kan, mole based on mass. Tapi macam mana kalau kata kita ada gas? Guna volume. Isi Okay, isi padu dia. So sekarang ni sama juga. Gas ni dia bersifat memenuhi ruang. Okay, gas bersifat memenuhi ruang. So bila kita nak bila kita nak cari satu mole of gas tu, apa kita kena buat? Kita kena tetapkan satu standard. Okay, so disebabkan gas ni bersifat memenuhi ruang, okay, kamu masuklah gas kan, contohlah kan kamu beli sebiji durian, kau masuk dalam bilik kecil, kau masuk dalam bilik besar, semua tempat tu akan berbau sebab gas tu bersifat dia akan memenuhi ruang. Saya guna durian lah. Okay, sebab sekarang musim durian kan. Okay, so sekarang ni bila saintis nak kira mole of gases atom, okay, apa yang dia buat adalah dia tetapkan satu keadaan. Dia letak satu keadaan yang suhu, tekanan, Y, standard temperature and pressure, di mana temperature dia sama dengan 0 degree Celsius and pressure dia sama dengan berapa pressure dia? 1 ATM. Dengan ATM. Okay, pressure dia bersama dengan 1 ATM. So, pada keadaan ni dia ambil satu ruang. Okay. Dia tetapkan temperature, dia tekan pressure, lepas tu dia masuklah satu gas. Dia masukkan bilangan gas partikel tu sama juga 6.02 darab 10 kuasa 23. Dapati bahawa volume dia is equal to 22.4 dm cube. Decimeter cube. Okey ke kamu ni? Okay, sir. Okay, sir. Okay, So, sir. contoh kalau kita ada macam 20 liter of oxygen gas at STP, ini sama dengan berapa mol? Ini sama dengan berapa mol? .893 mol. Okey, macam mana kamu dapat tu? Volume O2 bagi dengan 22.4. Okay, volume O2 is actually 20 liter. Satu peringatan 1 liter bersamaan 1 dm cube. Ini sama dengan 1000 centimeter cube. 1000 cm cube. Okay, tolong ingat relationship ini. Sebab ada dalam video, dalam Edmodo punya problem tu, ada yang buat salah ni kan. Soalan saya tanya 1 dm cube bersamaan 100 cm cube kan. Ya. Yes. Ya, so jangan buat silap tu ya. So ini ada 20 liter, which is 20 dm cube. Bahagi dengan 22.4 dm cube per mol. Ini sama dengan mol lah. Ini satu keadaan. Keadaan yang kedua. Sir, Ya, kalau yang untuk perpuluhan tu kan ambil berapa perpuluhan, sir?
Okey, untuk mol kebiasaan kita akan ambil 4 tempat perpuluhan for decimal places. Okey, untuk mol kebiasaan kita akan ambil 4 tempat perpuluhan. Tapi kalau dia adalah final answer, kita akan jadikan dia 2 decimal places. Okay, thank ini you, for sir. throughout calculation lah. Okay. Itu satu keadaan. Ada lagi satu keadaan yang kamu perlu tahu adalah room temperature. Untuk room temperature, dia punya temperature dia adalah 24. 24 degree Celsius. Dekat mana lah room temperature 24 ni? Labuan ni bukan 24, tu suhu dia. Labuan ni room temperature 30. Tak tahulah kalau Ranau mungkin iyalah kot kan. Okay. So ini adalah standard yang mana molar volume dia is equal to 24.0 dm cube. Contoh, kalau kamu ada 556 cm cube of methane, ini sama dengan berapa mol? Tolong kira. Zero 0.02 mol. Macam mana kamu kira tu? 556 cm cube tukar pergi liter dulu, baru bagi dengan 24 dm cube. Macam mana kamu tukar jadi liter? Divide 1000. Ini sama dengan 0.556 dm cube. Lepas tu baru kamu bahagi dengan 24 dm cube. 24 dm cube per mol. Bila dia molar mass, ini adalah untuk molar volume. Ini adalah molar volume. Okay. So, molar volume bermaksud dia mesti kena per mol. Ini bersamaan dengan berapa final answer tadi apa? 0.0? 0.02 mol. Okay, faham? Faham, sir. Ada masalah lagi konsep mol? Dah, sir. Boleh sudah Boleh, sir.